Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada hadis yang ke-321, iaitu hadis sampai kepada perkataannya, qala fasa'altuhu an majlisihi, maka aku bertanya kepada Sayyidina Ali, yakni Sayyidina Husain kata, aku bertanya kepada ayahku mengenai majlis Rasulullah. Rasulullah kalau majlis duduk dengan dia, majlis duduk dengan Rasulullah, macam manakah keadaan sahabat dengan Rasulullah? Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, faqala, maka berkata Sayyidina Husain, fasa'altuhu an majlisihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakumu wa la yajlisu illa ala zikrin wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihi majlisu wa ya'muru bizalika yu'ti kulla julasaihi binasibihi la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwa munsarif wa man sa'alahu hajatan lam yuraddahu illa biha aw bimaisurin minal qawli qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu fasara lahum aban wa saru indahu fi haqqi sawa majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa haya'in wa amanatin wa sabrin la turfa'u fihi al-aswatu wa la tu'banu fihi al-huram wa la tusanna falatatuhu muta'adilin bal kanu yatafadalu fihi bittaqwa mutawadhi'in yuwakkiruna fihi al-kabir yarhamuna fihi as-saghir wa yusiruna zal hajah wa yahfazuna al-gharib. Berkata Sayyidina Husain, maka aku bertanya kepada Sayyidina Ali, yakni ayahku, mengenai majlis Rasulullah. Macam manakah wahai ayahanda majlis Rasulullah bersama dengan sahabat? Katanya Sayyidina Ali, adalah Rasulullah tidak berdiri ataupun tidak duduk kecuali berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis Sayyidina Aisyah berkata, Rasulullah yazkurullaha fi kulli ahyanin. Rasulullah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada berzikir maknanya ingat Allah Ta'ala, tentu dah. Kedua, berzikir mulut. Mulut kita tu sentiasa berzikir. Tidak rugi dah mulut kita sentiasa basuh untuk berzikir menyebut nama Allah. Seorang sahabat mari tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wasiat kepada hamba satu perkara. Yang mana wasiat ni saya akan pegang sampai bila-bila.
Amalan di dalam Islam ni terlalu banyak ya Rasulullah. Wasiat kepada saya satu benda sebagai azimat kepada saya nak pegang sampai bila-bila. Maka Rasulullah kata, hendaklah lisanuka, sentiasalah lidah kamu ratban bi zikrillah, sentiasa basah lidah kamu dengan menyebut nama Allah. Kita ni kalau duduk senyap, lidah kita jadi kering, mulut kita jadi bau. Tetapi apabila kita berkecek, lidah kita menjadi basah. Maka katanya Nabi, basah ke lidah kamu dengan bukan dengan berkecek benda-benda hak tak ada faedah, tapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sendiri pun berzikir pada semua keadaan dia. Tu katanya Sayyidina Ali. Maka apabila Rasulullah pergi kepada satu majlis manusia, maka Rasulullah akan duduk pada kawasan yang ada lapar. Rasulullah akan pergi kawasan, tak syarat kata kena pergi kawasan khas pada Rasulullah. Ni Rasulullah perangai dia perangai tawaduk. Rasulullah duduk di mana-mana ada kawasan lapar, ada ruang kosong, maka Rasulullah duduk di situ. Maka Rasulullah pun menyuruh kita kalau pergi dalam majlis orang, jangan buat susah-susah orang, duduk tempat yang sesuai, duduk biasa ya, duduk tempat-tempat hok nampak ada ruang kosong, maka kita duduk. Ni jangan kata kita dah lah mari lewat. Taulah kita ni bersikap dia, pergi nak duduk majlis, nak duduk depan, gapo dia jadi kau menyusuh kepada orang pula. Maka Rasulullah kalau dalam majlis dia akan beri setiap orang yang duduk dalam majlis dia akan habuai daripada pandangan dia. Rasulullah antara tabiat dia kalau dia duduk dalam majlis, dia suka duduk Arab. Duduk Arab ni ada ulama kata duduk lagu ni. Kalau kita debek duduk lagu ni. Tetapi Rasulullah suka duduk lagu ni. Ada riwayat kata Rasulullah duduk gini. Ada riwayat kata Rasulullah letak tangan ni kat bawah ni. Rasulullah duduk lagu ni. Duduk pula Rasulullah duduk lagu ni dan Rasulullah pakai habuah. Habuah ni macam kain ataupun tali dia ikat kaki dia. Ni panggil duduk kurfusok. Duduk kurfusok. Kurfusok ni letak kain, tarik, letak di kaki. Nampak supaya orang Arab dinding dia ni tak boleh nyandar kotor. Maka buat daripada tanah, maka takut cemar baju dia, maka dia ikat kain, maka jadi macam kerusi lagu tu. Maka duduk Arab. Rasulullah duduk Arab lagu ni. Rasulullah kalau dalam majlis dia akan tengok semua majlis dia. Semua orang ada dalam majlis dia akan tengok. Dia akan tengok belakang. Siap orang akan dapat habuai daripada pandangan Rasulullah. Sehingga ke semua sahabat yang berada dalam majlis itu akan merasa la yahsabu jalisuhu anna ahadan, sehinggalah orang yang duduk dalam majlis Rasulullah akan merasai dialah yang paling bernilai di sisi Rasulullah, paling Rasulullah cara ke dia. Sebab apa? Kerana setiap orang yang duduk dalam majlis Rasulullah akan tengok. Maka orang duduk dalam majlis kata, ya Allah, Rasulullah tengok saya baru mari. Maka semua akan rasa lagu tu, bahkan dia rasa Rasulullah layan dia lebih daripada orang lain. Tu pandanya Rasulullah di dalam melayan orang di dalam majlis. Sentiasa jadi kita ni sunat kita kalau duduk dalam majlis kau dia kita tengok semua orang. Biar orang tengok dapat perhatian daripada kita. Lebih-lebih lagi sahabat nak perhatian daripada Nabi SAW. Kerana Nabi itu tidak perhati saja satu benda. Bahkan disertai dengan doa. Dia tengok kepada seseorang, tengok kepada gapo dia tak dengan doa. Maka sahabat nak sangat perhatian daripada Nabi. Maka kita begitu juga kena tengok orang. Duduk dalam majlis orang ni jangan senyap, tunduk kepala tak tengok ke orang warak gitu Kadang-kadang orang nak tengok juga mata kita nak gapo. Sunat kita tengok lagu tu. Nabi ajar supaya kita duduk. Maka siapa dia yang duduk dengan Rasulullah atau mengadu satu hajat, maka Rasulullah bertahan, bersabar dia sehingga kan dia dulu yang pergi daripada Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat mari temu dengan Rasulullah dengar dia punya aduan dia, dengar permintaan dia, dengar hajat dia, sehingga dia selesai tunai hajat dia, gapo dia dapat, gapo dia, maka dia dulu pergi. Rasulullah tak pernah dalam kalau bab salam Rasulullah, apabila Rasulullah ya salam, maka dia akan pegang tangan sahabat dia. Pegang dia tak pernah, dia dulu tarik tangan dia daripada sahabat, dia tak pernah. Sahabat dulunya biasanya dia akan tarik tangan dia daripada Rasulullah. Berarti Rasulullah ni sabar layan seseorang. Prihatin kalau kita cakna dengar sahabat-sahabat dia dengar. Jadi Rasulullah ni kita tengok betul-betul prihatin mengenai sahabat dia.
cara sungguh. Dan siapa dia yang meminta satu hajat daripada Rasulullah, maka Rasulullah tidak kembali kecuali dengan hajat tu. Maka semua orang insya-Allah kalau masuk dalam majlis Rasulullah akan tercapai segala hajat dia, permintaan dia ke apa. Kerana majlis Rasulullah ni orang duduk dalam majlis dia pun rasa tenang, rasa gapo dia. Beza dengan majlis kita. Majlis kita ni kat Allah serabut perut Pertama suara begini naik suara lah, saling deki, saling marah, saling macam-macam. Tapi majlis Rasulullah majlis ketenangan. Masuk saja dalam majlis Rasulullah, kita tengok Rasulullah dengan sahabat-sahabat, sahabat sama-sama sahabat di hadapan Rasulullah macam mana. Maka orang masuk, sebab itulah orang kafir tengok Rasulullah dengan sahabat teringat suka jadi nak masuk Islam. Beza kita orang lain ni sama-sama orang ahli agama pun orang tengok jadi serabut dah buat apa. Tidak ada perangai akhlak-akhlak sahabat di dalam diri dia. Ataupun kalau Rasulullah tak boleh tunai hajat tu, maka Rasulullah akan beri kata-kata yang baik kepada dia. Rasulullah kata insya-Allah lah hajat tu kau gapo dia kau saya akan gini. Tu cara dia Rasulullah ya. Kalau kita tak mampu nak tunai hajat gapo-gapo, maka kita kecek molek kepada dia. Jangan buat senyap lagu tu. Kecek insya-Allah lah hajat tu gini. Ataupun ngejah suruh orang lain kau. Maka sunat bagi kita syufa'ah, dipanggil syufa'ah. Syufa'ah ni kita tak mampu nak tolong orang tu, tapi kita ngejah, kita cari orang lain untuk tolong dia. Rasulullah sentiasa dalam majlis dia. Contohnya orang tu tak ada makanan, maka Rasulullah nak ajak pergi rumah dia. Maka tanya isteri dia semua tak ada makanan. Rumah Rasulullah ni miskin. Bukan kata Rasulullah hidup dalam keadaan mewah. Sekalipun miskin Rasulullah tu miskin ikhtiari, Rasulullah sendiri yang pilih. Kalau Rasulullah nak kaya boleh. Tetapi Rasulullah ni hidup dalam keadaan miskin. Kadang-kadang tetamu mari tak ada makanan. Rasulullah kata rumah dia semua 9 butir rumah tu tak ada makanan. Maka Rasulullah akan tanya, siapa dia kau? Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat yang ingin nak ambil seorang ni sebagai tetamu. Maka adalah sahabat kata saya ya Rasulullah, dia akan jadi tetamu saya. Jadi Rasulullah jadi ngejah gitu tolong orang untuk sekalipun dia tak mampu nak tolong, dia akan suruh orang lain tolong. Sunat kita buat lagu tu. Adalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajar kepada benda baik itu seperti dia sendiri yang buat benda baik tu. Lebih-lebih lagi zaman akhir zaman ni. Kita tak mampu nak buat, kita ajar orang jadi baik tak apa dah. Sekalipun kita dengan usaha nak jadi baik, maka kita ajak di samping kita usaha nak jadi baik, jangan lupa juga kita ajak orang jadi baik. Maka Rasulullah itu cukup untuk manusia akan bastuhu ni, kita kata Rasulullah ni berjiwa lapang dan akhlak Rasulullah ni cukup untuk sahabat-sahabat dia. Berarti perangai Rasulullah dan sifat terbuka Rasulullah ini dapat dirasai oleh semua orang. Orang duduk dalam majlis tu boleh tengok akhlak Rasulullah. Semua boleh rasa. Dan sifat terbuka Rasulullah ini dapat dirasai oleh semua sahabat yang duduk dalam majlis tu. Sahabatlah duduk dalam majlis tu. Sebab apa? Sebab manusia yang sempat tengok Nabi, maka tu dipanggil sahabat. Maka Rasulullah jadi ayah, seolah-olah Rasulullah itu jadi ayah. Dan Rasulullah ni kedudukan dia seperti ayah. Maka isteri Rasulullah kedudukan seperti ibu. Maka apabila wafat Rasulullah, haram bagi umat Nabi Muhammad berkahwin dengan isteri Rasulullah. Kerana apa? Kerana kedudukan dia seperti ibu. Ummahatul mu'minin. Ibu-ibu kepada orang-orang mukmin, isteri-isteri Rasulullah. Sayyidina Aisyah apabila Rasulullah wafat, umur dia masih umur 18 tahun. Masih muda sangat, tetapi tak boleh dinikahi dah kerana dia adalah ummahatul mukminin, ibu kepada orang mukmin. Tiba-tiba kita tengok sekarang ada orang duk marah kepada Sayyidina Aisyah. Kumpulan Syiah duduk kata kepada Sayyidina Aisyah. Kita pun kalau orang kata kepada isteri kita, kita terasa hati. Lagu mana seorang itu kata kepada isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah. Sekalipun gapo-gapo dia ke, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Rasulullah lagi-lagilah terasa hati orang kata kepada isteri dia. Kita akan rasa sensitif juga orang dok kata kepada ibu kita, isteri kepada Nabi kita. Maka ada kumpulan duduk sumpah kepada Sayyidina Aisyah. Berat semua. Ada duduk sumpah seranah kepada sahabat Nabi.
Kita sayang kita. Kalau orang duduk kecek benda-benda yang tidak comel mengenai sayang kita terasa hati. Maka Rasulullah pesan, dah sahabatku, jangan buat main-main dengan sahabatku. Maka mereka itu sahabat di sisi Rasulullah itu sama sahaja. Semua sahabat itu Rasulullah bila ke sama sahaja. Maka orang yang besar kedudukan sahabat hok rapat Rasulullah tak kedudukan dia sebagai orang rapat. Maka tapi di dalam masalah hajat ke apa dia keperluan, maka Rasulullah tengok pandai sama rata berlaku. Majlis Rasulullah, majlisul ilmin, semua majlis ilmu berlaku. Duduk dalam tu setengah je semua dapat ilmu. Suka majlis Rasulullah. Duduk dalam majlis ilmu. Wa hilmin, dalam majlis ilmu, majlis yang lemah lembut. Kita tengok akhlak Rasulullah, kita tengok sahabat-sahabat bersama dengan sahabat hok muda dengan sahabat hok tua. Sahabat hok tua tengok sahabat muda lagu mana. Rasulullah kata, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham sigharana wa lam ya'rif haqqa alimina. Nabi kata bukan daripada perangai orang Islam, orang yang tidak hormat kepada orang tua. Jadi Rasulullah majlis dia orang tua semua duduk depan. Orang tua-tua, umur yang tua duduk depan rapat dengan Rasulullah. Sebab apa dia orang tua dah? Dari sudut biasanya semaya ibadat dia lebih banyak daripada orang muda. Orang muda hormat kepada orang tua, dia kena duduk belakang. Manakala katanya Rasulullah pula dan bukan daripada perangai kami orang tua yang tidak sayang kepada budak-budak. Tengok kepada budak-budak beci, marah, supoh begini. Ni bukan perangai. Jadi kita tengok kepada budak-budak, ajak dia buat kebaikan, pujuk dia, perangai budak-budak kita kena penyayang. Rasulullah penyayang dia, Rasulullah kalau lalu kepada budak-budak, Rasulullah wisalah kepada budak-budak. Tu tawaduknya kita. Kita baru jadi tu imam masjid baru. Tak si wisalah dah ke budak-budak. Ni tawaduk Rasulullah. Sebenarnya adab budak-budak sunat wisalah kepada orang tua kerana dia budak, sunat hormat kepada orang tua. Tetapi Rasulullah nak ajar tawaduk juga kepada orang tua, beri salam kepada. Rasulullah kalau jumpa budak-budak, Rasulullah akan jamah kepala. Maka budak yang Rasulullah jamah kepala pada hari itu sehari bau wangi. Bau wangi, bahkan seminggu. Tu tangan Rasulullah bau lebih wangi daripada kasturi. Kalau budak yang jamah kepala, maka orang tahu ni Rasulullah pernah jamah kepala demo ni bau wangi. Seminggu bau. Lorong-lorong yang Rasulullah lalu, Rasulullah kalau dia lalu satu lorong, dinding lorong tu akan bau wangi. Maka sahabat-sahabat tahu, ni Rasulullah baru lalu ni bau wangi Rasulullah. Rasulullah pakai minyak atas, tetapi bau yang sebenar adalah bau tubuh Rasulullah tu sendiri wangi dah. Jadi Rasulullah ni bukan orang biasa. Sahabat-sahabat nampak luar biasanya Rasulullah. Wa hayain wa amanatin wa sabrin, dan majlis Rasulullah majlis semua dalam keadaan malu. Duduk dalam keadaan sopan santun, duduk dalam keadaan molek, dan majlis amanah, tidak pernah kecek benda-benda yang diluk. Orang masing-masing jaga amanah, tak sibuk ke aib orang. Wa sabrin, majlis sabar, tidak kaluk, tidak terbolah dalam majlis Rasulullah. Duduk dalam majlis Rasulullah sejam dua jam tak terasa apa. Sukanya dalam majlis tu suasana membentuk akhlak sungguh. Nampak nur, cahaya, ruh Islam tu ada duduk dengan Rasulullah. Maka tidak diangkat suara-suara di dalam majlis Rasulullah. Rasulullah kalau dia kecek orang lain senyap belaka, dengar, perhati semua perkataan Rasulullah. Rasulullah berhenti, barulah sahabat akak-akak tangan minta izin nak bertanya, nak gapo. Tak ada istilah bercanggah kata. Rasulullah kecek, ada orang nak kecek. Tak ada. Dalam majlis Rasulullah tak ada. Ni dok japuk, ni dok kecek jadi geger depan Rasulullah, ni tak ada adab. Jadi sahabat kecek so jelas dengar. Maka kita tengok masya-Allah tertib tersusunnya majlis Rasulullah. La yu'banu fihil huram, tidak dihina padanya kehormatan orang. Dalam majlis Rasulullah orang tak kecek aib orang. Orang tak kecek maruah orang tak hina orang dalam majlis Rasulullah. Siapa dia berani nak kecek aib orang depan Rasulullah, kecuali masalah-masalah hukum tu lainlah. Wala tusanna falatatuhu, dan jika berlaku kesilapan tidak jadi geger dalam majlis Rasulullah. Contohnya lah,
Misalnya kalau ada orang sepak gelah, kau terbolah, kau gapo dia tak jadi gegar dalam majlis Rasulullah. Ni Allah gagal mu terbolah lah gapo jadi gegar dalam majlis Rasulullah. Jadi kalau sepak gelah wala senyap belako pakai kontrol keadaan belako nah. Muta'adilin Rasulullah ni adil sungguhlah. Nah. Rasulullah muta'adilin nah. Mereka dalam keadaan bersama semua Rasulullah bui keadilan belaka sama tarah belaka. Nah, bahkan lebihnya mereka berdasarkan takwa. Hak lebih dalam majlis Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Dan Rasulullah bagi-bagi dah ashabul badar hak tu hak paling afdal sekali. Sahabat Rasulullah paling afdal sekali as-sabiqunal awwalun. Pertama orang yang mula-mula masuk Islam. Nah, dalam berapa orang ya? As-sabiqunal awwalun. Kalau perempuan isteri Rasulullah Sayyidina Khadijah. Kalau budak tina, budak tina isteri orang Sayyidina Khadijah. Kalau anak perempuan Rasulullah lah. Mula-mula masuk Islam. Kalau budak kecil jatuh pula Sayyidina Ali. Orang budak kecil pertama masuk Islam. Kalau orang dewasa pula Sayyidina Abu Bakar. Kalau hamba Sayyidina Bilal. Kalau bekas hamba Zaid bin Harisah kau gapo dia. Tu beberapa orang sahabat as-sabiqunal awwalun. Orang yang mula-mula masuk Islam. Kedua orang-orang ashabul badar. Orang yang mengikut ketika perang Badar. Hak tu dapat kelebihan maqam. Dapat kedudukan sehingga ke satu hadis katanya Nabi, wahai ashabul badar, lepas pada perang Badar ni mu nak buat gapo dia buatlah, sesungguhnya Allah Taala telah ampunkan segala dosa kamu. Tu kelebihan ashabul badar. Nabi Muhammad kata wilayah besar. Bukan kata sahabat buat maksiat, tetapi nak kata kelebihannya, buatlah apa saja wahai ashabul badar, orang yang ikut perang Badar, kerana Allah Ta'ala telah mengampunkan segala dosa-dosamu. Kelebihan hadir dalam perang Badar. Patu orang yang ikut perang Uhud. Patu orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Tu kedudukan sahabat menurut keadaan dan pangkat dia. Mutawadiin. Semua duduk tawaduk belaka di hadapan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah lagu mana Rasulullah mutawadiin. Dalam majlis itu juga dimuliakan orang-orang tua, orang sakit, orang gapo, tu majlis ilmu. Majlis ilmu ni tempat kita orang tua duduk menyandar dinding. Ni satu masalah juga orang tua ni. Dia orang tua ni yang kena duduk depan dalam majlis. Kerana pertama apa? Kerana dia orang tua. Adabnya budak-budak kena duduk belakang. Ni budak-budak duduk depan. Jadi tak comel dalam majlis tu. Kalau majlis tu susunan dia tu tak betul, maka kurang sikit berkat dia. Berkat tu tetap ada, tetapi yang majlis yang paling berkat adalah orang tua berada di hadapan, budak-budak berada di belakang. Yarhamu fihi shaghir. Dalam majlis itu kita tengok orang tua menyayangi budak-budak. Budak-budak tak dimarahi, disayangi, diprihatin, ditengok, diajar. Bukan makna kita sayang kepada budak ni kita tak ajar kepada dia. Lepas tu saya tak boleh marah. Tak, bukan kata tak boleh marah. Saya tak boleh ajar. Akhir sekalinya kita biar anak kita akhir sekalinya jadi kurang ajar. Bukan lagu tu maksud dia. Maksud saya itu adalah kita cara ke dia. Cuma kurang ke marah. Bukan marah. Marah tak payah marah. Cuma ajar tu perlu. Bukan kata bila tak boleh marah, tak boleh ajar. Tak, kita kena ajar. Ni, barang ni jangan main. Ni boleh main. Kalau kita pergi orang tua, tu kena beri ajaran. Kalau nak makan, makan biar orang tua makan dulu. Baru kita makan. Jangan makan sekali dengan orang tua, biar orang tua dulu makan. Ajar. Kalau kita ada makanan tangan kita, jangan ajar makan seorang, bagi kepada orang lain. Ni ajaran Jangan ajar siapa tua baru nak ajar dia adab, maka dia akan rasa segan dan payah nak buat benda lagu tu. Tapi kalau dari kecil kita ajar dah adab, maka dia sangat mudah untuk jadi seorang yang beradab. Kerana apa? Kerana at-ta'lifu fi sigari kan naqshi fil hajari. Pelajaran ketika kecil seperti memahak di batu. Sekalipun payah memahak di batu, tetapi ia memberi kesan yang cukup lama dan kekal. Manakala at-ta'limu fil kibari karrasmi fil bahari.
Manakala belajar ketika tua, sekalipun mudah tetapi seperti menulis di air. Menulis di air itu mudah tetapi dia akan cepat hilang. Tu Nabi royak. Sebab itulah anak-anak ketika kecil sangat penting prihatin beri ilmu agama. Kerana sampai tua dia akan ingat pelajaran agama ketika kecil. Wa yusiru nazah hajah, maka mereka memberi peluang kepada orang yang ada hajat. Mendahulu ke orang yang ada hajat. Kalau dia ada hajat gapo-gapo, awal hajat awak pergi depan dulu gitu. Wa yahfazunal gharib, maka dia membantu orang-orang asing. Orang kali pertama mari dalam majlis Rasulullah, biarlah orang itu terasa sangat dimuliakan di dalam majlis itu. Maka sahabat-sahabat belajar akhlak dengan Rasulullah, maka orang dagang, orang yang tak biasa mari dalam majlis Rasulullah terasa dicara, orang cakna kepada dia. Tu dakwah Rasulullah. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law uhdiya ilayya qura'un laqabiltuhu wa law du'itu ilaihi la ajabtu." Katanya Rasulullah, kalau diberi hadiah kepada aku hujung kaki kambing. Quran ni ujung kaki kambing tu, ujung kaki kecil tu, rekok kecil tu. Maka Rasulullah kata, kalau aku diberi hadiah ujung kaki kambing, aku akan terima. Berarti ujung kaki kambing ni Allah, orang Arab tak makan sebenarnya. Jarang orang Arab makan ni, orang susah saja. Maka kalau makan ni yang kita nampak biasa ya, maka Rasulullah terima semua hadiah. Hadiah go mahal, hadiah go murah. Rasulullah tak pernah memperkecilkan, menghinakan hadiah daripada orang. Kalau aku diajak kepadanya, bukan kata aku orang buat mari hadiah kepada aku ambil terima benda tu. Kalau orang ajak aku pergi makan benda lagu tu, kurak ni benda ujung kaki kambing, iaitu makanan yang itu pun aku pergi juga. Nak kata Rasulullah, kalau orang ajak makan benda-benda biasa pun Rasulullah, kalau kita Allah sebuah salah pergi minum air teh makan behung sebuah salah, dak Rasulullah pergi juga. Ni perangai tawaduk Rasulullah, tidak ada sedikit pun perasaan meninggi diri. Ni hebat Rasulullah ni, kena belajarlah. Quran ni panggil Quran. Ni kaki kambing, ujung kaki kambing. Bahkan Rasulullah masuk dalam rumah, kadang-kadang dia jumpa serpih roti ke pecah-pecah. Maka dia pergi kat makanan tu, dia ambil, jatuh atas latar, dia ambil. Dia kata, Allah lah, ni rezeki Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh buat benda ni. Hanya Allah Ta'ala saja boleh buat rezeki. Maka Rasulullah ajar menghormati makanan. Kita sekarang lebih-lebih lagi pada bulan puasa ni, jangan ajar menghina makanan. Jangan ajar menghina rezeki. Jangan suka membuai rezeki, membazir rezeki. Kerana rezeki yang datang ke dalam rumah kita, kalau tidak dihormati, kalau tidak dihargai, kita bimbang rezeki itu akan keluar daripada rumah kita dan tak semari dah kepada rumah kita. Maka Nabi royak dah, kalau dapat rezeki bersyukurlah, hargailah rezeki itu, mudah-mudahan dia akan rasa dihargai dan dia akan sentiasa masuk ke dalam rumah kamu. Bulan puasa ni kalau kita beli rasa banyak dah makanan kita sedekahkan kepada jiran. Kita sedekahkan kepada jiran. Supaya apa? Supaya boleh rasa belaka. An Jabir qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa birakibin baglin wala birzaunin. Katanya Jabir, ia berkata Rasulullah pernah datang berjumpaku, sedangkan dia tidak menaiki kenderaan, jalan kaki Rasulullah, subhanallah. Tidak naik bagal ni iaitu keldai campur dengan kuda. Lebih tinggi sikit pada keldai, lebih kecil daripada kuda, bagal dia panggil. Sebab tu orang kalau kacuk ke orang panggil bagal molek demo. Bagal ni iaitu binatang kacuk ke keldai dengan kuda, maka dipanggil bagal. Maka orang lah ni kacuk ke orang panggil kacuk ke bagal. Bagal molek demo. Bagal ni maknanya bagal. Orang kacuk ke. Wala birzain, dan Rasulullah tidak naik pun kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda tunggangan yang hebat. Birzain ni kuda-kuda comel lah. Kuda-kuda Farsi, kuda-kuda Arab yang comel. Iaitu Rasulullah ni kadang-kadang mari jumpa dengan sahabat dia, mari jalan kaki. Tak naik kenderaan, jalan kaki. Kadang-kadang Rasulullah naik unta. Kadang-kadang nak kata Rasulullah ni hidup dia simple sangat. Kadang-kadang mari jumpa sahabat, terkejut sahabat mari dengan jalan kaki. Kita kata Rasulullah mari jalan kaki, patut naik kenderaan dia tak.
Yusuf bin Abdullah bin Salam qala sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf fa aq'adani fi hijrihi wa masaha ala ra'si. Katanya Yusuf bin Abdullah bin Salam, berkata, ia Rasulullah memberi nama kepada saya Yusuf. Rasulullah beri nama kepada saya Yusuf. Ketika kecil dia mari, Rasulullah beri nama dia Yusuf. Maka Rasulullah duduk ke saya di atas paha dia. Di atas pangku dia, duduk atas ni. Rasulullah ambil budak tu letak atas paha. Ada orang tak si pegang budak-budak, serabutlah budak-budak. Tidak ada perasaan rahmah dan penyayang kepada budak-budak. Kita besar setara mana, ambil anak letak budak-budak. Letak atas paha kita. Wa masaha ala ra'sihi, Rasulullah pun pegang kepala Yusuf ni. Ni kata tawaduknya Rasulullah, sekalipun dia orang besar, sahabat wa mari anak-anak pun Rasulullah pegang lagi anak dia. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin rasin wa qatifatin kunna nara samanaha arba'ata darahim falamma stawat bihi rahilatuhu qala labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya. Sesungguhnya Nabi SAW pernah melakukan haji di atas kenderaan yang cukup murah dan di atas plano. Qatifah ni atas lembek lah, tempat hamparan atas kuda tu dia ada hamparan dia, plano lah kita kata, yang harga murah, yang kami rasa harganya lebih kurang harga dia lebih kurang 4 dirham sahaja. Apabila Rasulullah naik atas kenderaan tu, dahlah kenderaan tu cukup simple sangat, murah sangat, Rasulullah berkata labbaik. Labbaik Allahumma labbaik lah. Rasulullah kata selamat datang bihajjatin, dengan haji yang tidak ada sum'ah padanya dan tidak ada riya. Dulu kita ngaji dah Rasulullah naik kenderaan murah pun Rasulullah berdoa lagi, mudah-mudahan haji dia bukan haji riya nak menunjuk-nunjuk, bukan haji sum'ah. Kita macam-macam naik kenderaan yang mewah, tiba-tiba tidak ada perasaan bimbang pun, ada perasaan riya ataupun sum'ah dalam diri kita. Bukan kata salah naik kenderaan mahal, tetapi malunya kita dengan Rasulullah. Kadang-kadang orang keselesaan, dia sakit, dia gapo, hak tu penting kepada keselesaan. Hak tu bab lain pula. An Anas bin Malik anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarraba minhu sarida alaihi dubbaun. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu dubba kana yuhibbud dubba qala sabitun fasami'tu Anasan yaqulu fama suni'a li ta'amin aqdiru ala an yusna'a fihi dubba illa suni'. Katanya Anas bin Malik ni khadir Rasulullah, banyak cerita dia mengenai Rasulullah kerana dia ni khadir, duduk dengan Rasulullah, duduk khidmat dengan Rasulullah. Katanya Anas bin Malik, sesungguhnya seorang lelaki tukang jahit, bukan orang hebat, bukan orang gapo, tukang jahit. Tukang jahit ni masuk dalam pekerjaan pertengahan, tidak terlalu hina sangat, tidak terlalu kaya sangat, maknanya orang-orang biasa sahaja. Tukang jahit mengajak Rasulullah pergi makan rumah dia. Maka bila pergi makan, maka dia hidangkan kepada Rasulullah sarit. Sarit ni bubur lah. Bubur, dalam bubur tu ada buah labu. Kalau kita macam pengat labu. Bubur pengat Rasulullah. Maka Rasulullah pun ambil labu. Dan Rasulullah ini masyhur, sahabat-sahabat pun tahu Rasulullah ni sangat suka dan berehi labu. Buah labu tu lah, pumpkin tu lah, labu bulat tu. Ada kata labu air, ke labu air hok panjang tu biasa orang makan dengan susu apa, dia tahu lah, bukan macam timun susu. Timun susu air ni. Ada kata hok tu, ada kata dak buah labu. Maka Rasulullah makan pengat labu, Rasulullah makan labu, berehi labu Rasulullah. Maka berkata sahabat, kata, aku mendengar Anas kata, maka tidak dibuat bagi aku katanya anak-anak makan ni yang aku mampu bubuh labu dalam tu, kecuali aku akan bubuh labu dalam tu. Maka semenjak daripada tu Sayyidina Anas jadi minat buah labu. Tengok Rasulullah berehi sungguh buah labu, maka Sayyidina Anas ikut Rasulullah. Padahal berehi buah labu ni bukan ibadat sebenarnya. Kalau kita fikir ikut Rasulullah lah nak berehi buah labunya. Tetapi sahabat ni ikut belaka. Hatta benda yang disukai oleh Rasulullah pun dia ikut juga.
Sebab tu kita jangan rasa ibadat itu hanya sembahyang, puasa, zakat, baca Quran sahaja. Setiap benda yang dibuat oleh Rasulullah itulah yang terbaik. Maka sahabat yang faham benda lagu tu, dia akan ikut semua apa yang Rasulullah. Hatta makan ni kalau kita agak berkait dengan nafsu, berahi ni tabiat manusia, tak ada kaitan dengan ibadat ke apa. Dak, maka bila Rasulullah suka walabu, Sayyidina Anas pun berahi walabu. Dia kata kalau masuk ke tu boleh buah walabu, aku akan bubuh walabu. Ikutlah masuk ke apa dia asal saja boleh campur dengan labu, aku akan campur dengan walabu. Berakhirnya Sayyidina Anas nak ikutnya Rasulullah. An Yahya bin Sa'id an Amrah qalat qila li Aisyah maza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil baitih qalat kana basharan minal bashari yufli saubah yahlubu syatah yakhdumu nafsah. Daripada Amrah berkata ditanya Sayyidina Aisyah, apakah yang Rasulullah buat dalam rumah? Rasulullah buat apa dia dalam rumah? Benda-benda yang sahabat tak boleh nak tengok, hanya isteri-isteri Rasulullah saja yang tahu apa dia Rasulullah buat dalam rumah. Maka berkata Sayyidina Aisyah, Rasulullah ni macam orang biasa lah duduk dalam rumahnya. Kehidupan dia macam orang biasa. Bukan dia kata Rasulullah tu orang biasa, tetapi kehidupan Rasulullah itu. Bukan Rasulullah terbang ke, Rasulullah ni bertukar jadi raksasa ke, tak ada Rasulullah. Tetapi sekalipun Rasulullah tubuh dia biasa, tetapi dia luar biasa. Cuma tengok, sekalipun dia tu orang hebat, orang luar biasa, Rasulullah ni yufli saubahu, Rasulullah basuh baju sendiri. Tetapi kebanyakannya isteri-isteri Rasulullah basuh. Cuma ada keadaan Rasulullah basuh baju. Berarti Rasulullah ni tawaduk, tidak menyusahkan orang. Kalau benda yang dia boleh buat, dia buat. Tidak kata ni kerja awak ke apa. Rasulullah ni mudah sangat. Sekalipun kebanyakannya isteri-isteri Rasulullah lah yang basuh bajunya. Tetapi Rasulullah ada basuh baju. Mudah Rasulullah. Basuh baju sendiri. Yahlubu syah, dia Rasulullah perah. Kali nak minum air susu kambing, Rasulullah perah sendiri. Bukan kata kena panggil orang ke skima molek. Dah Rasulullah perah sendiri nak minum. Hidup dia mudah, simple sangat hidup dalam agama ni. Tetapi dialah insan yang paling hebat. Rasulullah nak ajar kata hidup beragama ini jangan kita terlalu syadid. Jangan kita terlalu keras sangat. Kerana katanya dalam hadis kata siapa dia yang berkeras dengan agama. Nak tunjuk pada kerah dia dengan agama. Nescaya agama akan mengalahkan dia. Khusus sekali dia akan jadi tension, jadi serabut sendiri, serabut sore. Kita beragama, biasa simple sahaja. Sekalipun simple tapi jaga juga keperluan, keinginan agama kepada diri kita. Dan dia melayani diri dia sendiri. Rasulullah layan diri dia sendiri, tak syarat orang mari goni mari. Dah Rasulullah. Dia nak duduk, dia nak rehat, dia nak gapo, dia sendiri yang layan diri dia. Bab yang ke-48 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara basuh najis tarik cicuk. Okey, sapu lah. Biar hilang saja. Kalau hok kering, sapu dengan penyapu sahaja. Kalau hok basuh, sapu lepas tu kesak dengan air sikit. Okey, beres dah tu. Najis tarik cicuk ni ma'fu anhu. Hukum isteri tidak melayan suami kerana suami tidak tunai nafkah. Gini. Ya, sebenarnya kalau apabila suami tak tunai nafkah, bukan isteri kena balas lagu ni. Awak tak bayar nafkah, saya malah layan awak. Gini, kita kena pergi mengadu kepada qadi dulu. Qadi akan paksa dia bayar nafkah. Kalau qadi tak bayar, kalau dia tak siap bayar nafkah, barulah kita ambil tindakan seterusnya, iaitu minta fasah nikah dengan dia. Jangan kita isteri dia tapi kita tak siap tunai tanggungjawab kita, maka berdosa kita. Cara betulnya kita pergi mengadu kepada qadi, dia tak siap bayar nafkah. Jadi saya pun jadi serabut, saya tak siap nafkah saya. Tak siap layan dia. Maka jadi dosa kita. Biar tu qadi panggil dia, suruh dia bayar nafkah. Apabila dia bayar nafkah, kalau dia bayar nafkah tak apalah, selesailah masalahnya. Tapi kalau dia tak siap bayar nafkah, maka kita boleh minta fasah. Minta fasah. Maka dalam proses tu 2-3 hari nak selesai tu, boleh tak kita layan dia?
Maka ada ulama kata dimakzurkan, diuzurkan dia tak beri nafkah kerana dalam proses nak minta fasah ke apa dia cakap nak minta fasah lagi, duduk tidur sekali nak minta fasah lagu mana lagu tu. Boleh kadang kita tak ikut bilangan tertentu seperti tasbih subhanallah 33 kali gini kaedah dia. Apabila dalam hadis tu sebut bilangan, maka wajib untuk dapat fadilat dia kena ikut bilangan dia. Kalau 33, 33. Jangan lebih walau so, jangan kurang walau so. Kerana dalam bilangan itu ada rahsia dia. Kalau kita nak lebih tak apa lepas ni. Yang penting berzikir dulu subhanallah 33. Lepas ni kita nak sebut 1000 pun tak apa subhanallah. Kerana itu ada sir, ada rahsia Rasulullah sebut 33 tu. Kita nak buat lebih tak apa, tapi tak dapat sir itulah. Betul kalau pahala selawat tidak terhapus kecuali murtad. Aku mana tahu murtad ni tak ada habis pahala lah. Pahala ni tidak ada. Apabila seorang itu murtad, tak ada bukan pahala selawat, semua benda lah. Ibu melahirkan anak pada bulan puasa, adakah perlu bayar zakat? Teruslah kepada anak tu. Kalau anak tu hidup bulan puasa dan hari raya, maka dia kena bayar zakat terus. Kalau lahir pada bulan puasa, sebelum masuk hari raya anak tu meninggal, maka dia hanya hidup pada bulan puasa, tak wajib bayar zakat. Ataupun anak tu lahir pada malam raya, maka tak wajib zakat juga sebab dia tak sempat hidup di bulan puasa. Orang yang wajib kena bayar zakat terus orang yang hidup pada bulan puasa dan pada hari raya. Contohnya dia lahir setengah jam sebelum pada malam hari raya. Anak tu lahir setengah jam sebelum hari raya. Lepas pada bel maghrib setengah jam meninggal anak tu. Dia sempat sedikit hari raya, malam raya dan sempat hari pada bulan puasa. Maka sekalipun dia meninggal wajib bayar zakat fitrah kepada anak tu. Zakat fitrah tak syarat balik dah. Tak syarat balik. Asal saja manusia tu hidup pada bulan raya dan puasa, maka dia kena zakat terus. Hak bayar zakat tu ayah dia lah. Beranak habis bulan puasa, maknanya bulan raya tak wajib zakat. Selawat 1000 tu adakah boleh gerak ke apa dia amat sebut dah. Selawat 1000 tu molek duduk dan menghadap kepada matahari sebelah naik. Tak syarat duduk luar, duduk dalam bilik pun tak apa, tapi arah matahari naik. Masalah kita nak gerak pun tak apa, tak ada masalah apa. Yang penting hak tu cara paling afdalnya duduk kedudukan dia lagu tu. Kita nak gerak nak gapo tak apa terpulih. Yang penting selawat 1000. Boleh kau ada solat dalam solat tarawih lagu mana kau ada solat dalam solat tarawih tak faham saya tu. Kau ada solat lah apa dalam solat tarawih mana pula. Tak boleh lah. Mana capu lagu mana semaya. Kita nak maya zuhur ke? Mana boleh semaya tarawih? Tak boleh lah. Tak boleh capu. Qada tak boleh masuk dengan tarawih, tak boleh masuk. Qada tak boleh masuk dengan tarawih. Qada. Tarawih. Wajib kena semaya qada. Haram semaya tarawih. Qada wajib, tarawih ni sunat. Kita ada hutang wajib tiba-tiba kita buat benda sunat. Haram hukum dia. Adakah zakat harta kena keluar tiap tahun? Ya. Apabila kita miliki harta 12 bulan, setahun cukup. Setahun ni bukan kata hujung tahun lah. Setiap sahaja harta kita miliki tu cukup setahun. Iaitu misalnya kita perolehi harta tu bulan ni. Bulan ni akan datang tahun depan, maka cukuplah setahun. Maka kena bayar zakat setiap tahun. Zakat harta ni setiap tahun kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat tak perlu bayar zakat, tak sedap bimbang. Siapakah layak untuk bayar zakat? Kita sebut dah 8 asnaf tu lah. Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir miskin wal masakin, pekerja, pengutip zakat, orang muallaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang berhutang, orang yang musafir, tidak ada putus duit, dan orang yang berperang pada sabilillah. Mimpi ni hamba tak tahulah. Orang tanya maksud mimpi, hamba tak tahu tu. Bagaimana nak buat dunia daripada hati? Gini,
Kalau hati kita bagaimana nak buat dunia daripada hati? Ingat, hati ni tabiat dia seperti bekas. Kalau bekas tu kosong, mesti akan ada benda yang hinggap di situ. Tu kaedah dia. Rumah kalau kosong, sangka bekas kalau kosong dia akan dipenuhi oleh sesuatu. Maka penuhilah hati kita dengan Allah, dengan akhirat, nescaya dunia tak mampu masuk ke dalam hati kita. Selagi mana ada ruang walau sedikit dalam hati kita mengenai dunia, ruang kosong, maka dunia akan menyelik dalam itu. Penuhilah hati kita dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad, nescaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka benda lain tak akan boleh masuk dalam hati kita. Tapi selagi mana ada ruang dalam hati kita, maka dunia boleh masuk, syaitan boleh masuk, nafsu, mazmumah, semua benda boleh masuk dalam itu. Apa ciri orang Wahabi dalam ibadah? Nampak. Biasanya dalam ibadah ni dia suka kata bid'ah. Bid'ah hak ni tak boleh, hak ni bid'ah hak ni kau ni terlalu jumuk fikiran dia. Benda-benda moden yang tak boleh nak terima. Benda hak tak ada zaman Nabi dia tak boleh terima. Bid'ah lah haram. Kebanyakan keluar daripada perkataan dia perkataan bid'ah ataupun syirik ataupun kufur. Hak ni kebanyakannya Wahabi. Pok kita mazhab lain ko, misalnya Hanafi. Mazhab Hanafi contohnya dia tak baca kunut. Dia tak kata mazhab Syafi'i bid'ah. Sekalipun bukan kata tanda orang Wahabi ni orang tak baca kunut. Dia tak baca kunut. Tu Wahabi dia mazhab Hanafi tak baca kunut. Tapi mulut dia bagaimana? Dia tak kata bid'ah, dia tak kata gapo. Kebanyakannya Wahabi gitulah. Tapi tak semestinya, lebih kuranglah tanda dia nya. Kerana apa? Kerana ada orang ni dia Wahabi dah tapi dia tak sedar dia tu Wahabi. Semua fikiran dia kerana dia baca buku kau, dia dengar ustaz mana kau terpengaruh, maka dia tak tahu rupanya itu fikiran Wahabi. Cepat-cepatlah dia kena belajar cari fikiran yang benar. Masa muda tinggal puasa banyak telajak, pas lagu mana? Ginilah, kena qada lah, guana-guana kena qada lah. Pisahlah lagu mana ya. Kerana apa? Kesilapan kita ketika muda kita kena tanggung lah, kena usaha. Tapi kalau kita tak mampu dah, kita puasa-puasa dah, tak mampu, kita meninggal, kita sakit, gapo tu hai tahu. Kalau kita nak taubat, nak minta maaf dengan Allah, Yang penting kesungguhan dalam hati kita tu hai tahu, Jadi anak tak boleh nak wi ruksah. Tak apa ustaz wi kelonggaran dah. Ada anak tak boleh wi kelonggaran. Kita dengan Tuhan sebab masalah kita dengan Tuhan. Cuma hutang Tuhan tetap kena bayar. Macam mana orang ingat sebentar tak ingat sebentar nyanyuk lah. Misalnya orang hilang ingatan. Maka siapa dia yang gila? Hilang ingatan ni masuk dalam kategori gila lah misalnya. Maka kalau orang gila walau sesaat dalam sehari boleh puasa, maka hari tu tak wajib dia puasa. Apabila tak wajib dia puasa, tak wajib dia ganti puasa tu. Misalnya dalam bulan puasa 5 hari dia lupa ingatan. Macam gila lah. Apabila gila maka tidak wajib dia puasa. Maka dia kena qada dak. Apabila dia dah sihat tak perlu qada sebab benda tak wajib dia puasa tak perlu qada. Hak kena qada ni benda wajib puasa tapi kita tak puasa maka kena qada. Maksurat pula. Maksurat ni yang dikarang oleh Imam Hasan Al-Banna. Pengasah kepada Ikhwanul Muslimin. Kelebihan dia untuk perlindungan lah. Bacalah maksuratnya. Ambo ada ijazah maksuratnya. Bacalah sekali sehari ko, gapo dia ko. Jadi anak ijazah lah. Baca maksurat ni sebagaimana anak terima daripada guru anak. Beza ratib haddad dengan ratibul atas. Ratibul atas ni dikarang oleh Abdurrahman Abi Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Guru kepada Imam Abi Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Imam Haddad ni anak murid dia. Mengarang ratib haddad. Tok guru dia karang ratibul atas. Ratibul atas ni dikarang tujuan dia kerana Abi Omar Abdurrahman Atas ni pergi dakwah satu tempat. Kalau lagi dakwah satu tempat tu banyak gangguan daripada jin. Hilang semacam budak maghrib hilang. Maka Abi Omar Abdul Rahman Atas karang satu ratib. Ratib ni gabungnya doa-doa, himpunan doa-doa. Maka tujuan dia kalau benda-benda berkaitan dengan sihir ke apa dia molek amal ratibul atas. Manakala ratib haddad itu berkait
afdalnya berkait dengan masalah akidah ataupun ajaran sesat. Kalau kawasan itu penuh dengan ajaran sesat ataupun ajaran yang bercangguh menyeleweng kau, amal ke ratibul haddad, insya-Allah ajaran sesat itu akan semakin berkurangnya pada tempat tu. Tu cara baca dia sekali sehari lah. Maulid ratibul haddad lepas pada maghrib, ratibul atah lepas pada isya. Atas kemampuan kita lah. Jadi anak ijazah lah kedua-dua ratib ni sebagaimana anak terima daripada guru anak. Sebab orang masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa dihisap oleh Allah Ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala akan hisap jika amalan kita ada. Ada amalan, maka Allah Ta'ala akan hisap amalan kita. Katanya ulama, kalau kita tak siri Allah Ta'ala hisap amalan kita buat kebaikan, jangan rasa kita yang buat. Jangan winapok kita yang ada amalan. Kalau kita tak ada amalan, cakap Tuhan nak hisap amalan dia sendiri. Maka Tuhan tak hisap amalan kita. Selagi mana kita terasa saya yang buat, saya yang sedekah duit ni, saya yang buat baik, saya yang tolong orang baik, saya yang pergi ke Mekah, saya yang baca Quran, saya yang pandai, saya yang alim, saya yang gapo, maka Tuhan akan tanya kerana itu perbuatan kamu. Sedekah dia kata wahum la yusalu. Tuhan tak ditanya, sedekah mereka itu ditanya. Jadi kalau kita rasa amalan kita akan tanya. Maka ulama kata cara tu supaya tidak dihisap amalan, jangan rasa kita yang buat amalan tu. Serah betul-betul pada Allah Ta'ala. Kita semaya banyak pun, kita baca Quran, kita mengajar, kata itu adalah pemberian Allah Ta'ala, bukan daripada saya. Boleh kalau kita putus silaturahim dengan orang kafir yang mengata buruk kepada orang lain, orang kafir. Boleh kalau orang gini. Bukan kata orang kafir, orang Islam pun kalau kecek benda yang tak molek, kita haram kita duduk dalam majlis dia. Dia tengah hina Allah Ta'ala, dia tengah hina Nabi Muhammad. Orang Islam kadang-kadang dia kecek tu benda yang tidak layak. Maka haram kita duduk dengar benda lagu tu. Wajib kita keluar daripada majlis tu kalau kita mampu. Kalau kita terdesak misalnya tak boleh nak tubik daripada majlis tu, nak kata ke mana? Tapi kalau boleh keluar, wajib kita keluar. Kerana ayat Quran kata apa? Hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Maknanya sehinggalah dia kecek benda lain. Selagi mana dia kecek benda tak sesuai lagu tu, keluar daripada majlis. Kalau dia tukar kepada topik lagu lain, baru kita boleh kecek. Maka kita putuskan hubungan dengan dia sebab dia kecek benda tak molek. Bukan putus hubungan kerana nafsu. Hak tu hak Nabi marah, putus hubungan kerana kepentingan kita. Tapi kalau kerana Allah tu tak apa. Boleh kau berbila Jumaat dalam satu tempat. Hak tu tanya majlis agama, dia kita tak ada. Kawasan ni boleh banyak tempat, kawasan setempat. Kalau dia kata setempat, tak boleh buat banyak tempat, hukumnya tidak sah. Jumaat ni kerana tujuan sembahyang Jumaat ni untuk penyatuan. Anak tak boleh kecek lagi umur 5 tahun. Kena pergi jumpa dengan orang lah, minta air tawar dengan tok guru mana kau gapo dia. Cek melalui perubatan kau, cek melalui hospital kau, takut ada masalah kau gapo dia. Kalau tidak ada masalah tu lambat tu biasa ya. Minum air Zam-Zam banyak, minum water makan water hamam banyak. Mana afdal buka puasa dulu ke baca doa dulu? Apabila kita nak makan, buka puasa ni makan nasi, kau makan maka kena baca doa lah. Maka baca doa juga lah anak, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu makan. Kau makan dulu baca bismillah. Aku mana? Jadi doa tu memang terpaksa dah doanya. Lepas tu lepas pada kita makan, baru kita baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, lepas tu dah. Pernah kau Nabi bunuh orang munafik? Nabi tak pernah bunuh orang. Kecuali dalam satu kisah kehidupan Rasulullah, sekali saja Rasulullah bunuh orang. Tu pun orang kafir Rasulullah bukan bunuh pun. Sebab Rasulullah ni wa ma arsalnaka illa rahmah. Rasulullah tidak diutuskan kecuali tanda kasih sayang. Maka kasih sayang tidak akan membunuh. Maka kalau Rasulullah membunuh dalam hidup dia sekali saja. Tu pun dia ambil benda, dia pekung. Tanpa bukan tujuan nak membunuh sangat. Kena takdirnya mati lelaki tu. Apa maksud watan asal dalam bab musafir? Watan ni negeri lah, negeri asal dia. Dalam bab musafir, watan ni mustautin lah. Watan, negeri, tempat dia.
Gapo dia tak faham ni tulisan ni. Dosa kau kita baca komen duk kutuk gapo dah. Dah hina orang. Kita baca moleknya lagu ni tak usah baca lah. Tak usah baca lah. Kadang-kadang kita baca kerana ada nak tahu maklumat kau gapo dia. Tu atas dasar maklumat. Tapi kalau boleh, kalau benda tu tak perlu, tak ada penting, tak ada kaitan dengan kita, maka tak payah baca kerana kita macam pergi dengar air orang, pergi tahu maklumat air orang. Tak ada faedah kita isi pemikiran kita, hati kita, perasaan kita. Banyak lagi kita nak isi. Hati kita nak isi dengan ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, nak amal sunnah-sunnah Nabi. Tiba-tiba isi dengan benda karut-marut lah ni, macam-macam cerita, macam-macam isu, macam-macam gosip, macam-macam gap dia. Benda tak perlu tak suruh baca lah. Surat khabar tak perlu baca. Hak benda maklumat asasi tu kena tahulah. Bagaimana cara menghadapi Wahabi dan Syiah? Belajar jadi ahli sunnah yang benar. Belajar apakah akidah ahli sunnah Jumaah, gapo dia fiqh ahli sunnah wal Jumaah, gapo dia tasawuf ahli sunnah wal Jumaah. Dan baca sejarah Wahabi dan baca sejarah Syiah. Baca dalam keadaan insaf, nak tahu kebenaran, bukan nak cari aib dia. Bukan kata Wahabi ni semua salah belaka, Syiah ni bukan salah belaka. Kadang-kadang Wahabi ni baik, cuma ada kesilapan dia. Maka kesilapan inilah yang kita baiki. Ahli sunnah tak kata Wahabi ni semua tak pakai belaka, tak juga. Ada kebaikan. Kadang-kadang dia ni suka tolong orang juga, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang gapo ni. Kadang-kadang dia tepat masa. Itu baguslah. Tetapi hak salah dia tu kita tegur. Syiah pun ada kebaikan juga. Tetapi hak salah dia kita kena tolaklah. Lagu tu. Hak penting belajar gapo dia ke Wahabi, belajar gapo dia ke Syiah. Cari sumber-sumber yang muktamad, benda-benda yang muktabar, benda-benda yang masyhur seperti rujuk ulama-ulama Azhar ko, ulama-ulama Syariah ko, ulama-ulama dunia yang masyhur ahli sunnah wal jamaah. Adakah Rasulullah pernah memasuk? Oh, tak ingat ambo. Rasulullah pernah masuk kodok. Ambo tak tahu Rasulullah pernah masuk kodok. Hukum bercakap dalam masjid masa khatib baca khutbah, maka hukum dia buat benda sia-sia. Ada ulama kata gugur fadilat pahala hari Jumaat itu, semaya Jumaat itu. Ada kata dok perbuatan ni mengganggu. Benda perbuatan itu saja salah. Pahala semaya, tapi kecek tu dosa, salah dia. Makruh lah, makruh hukum dia. Tak jadi kau dosa tapi makruh. Makruh ni meluputkan pahala situ. Rupa rakaat dalam sembahyang kena tambah lah. Jangan buat pakai bagi salih lalu. Korek hidung dengan korek telinga ni tidak batal puasa dah. Korek hidung ni. Sini ni kawasan basuh dipanggil khaysyum. Kita buat masuk jari kita jangan sampai peringkat basuh. Kalau sampai peringkat basuh ni batal. Telinga pula sampai boleh masuk anak jari. Anak jari ni kita tekan dalam sekat ni yang masuk dah hujung jari. Maka tu tak batal lagi. Tapi kalau kita tekan tu masuk pak sini, jari kita masuk pak sini, maka batal lah. Biasanya anak jari akan masuk hujung ni tak batal lah. Korek telinga, korek hidung tidak batal. Rasulullah tak pernah bunuh musuh dalam perang saat ni hamba sebut dah kecuali Isa sahaja. Fatihah dalam solat, adakah kena ambil nafas dalam solat setiap ayat Fatihah? Hamba sebut dah Rasulullah baca Fatihah, baca Quran ni banyak cara riwayat. Ada setiap ayat Rasulullah berhenti Bismillahirrahmanirrahim, nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nafas. Tujuh kali nafas lah. Ada 3 kali, ada sekali senafas pun Rasulullah ada. Baca Fatihah. Rasulullah buka puasa ke solat dulu. Rasulullah tentu dah buka puasa dulu baru solat. Kejahatan makanan pada bulan puasa boleh ke tak? Kalau hantar ke Cina boleh ke tak? Sudah. Ingat orang tak puasa pada bulan puasa kita tak boleh tolong dia. Kita tak boleh. Sehingga kalau orang tak puasa tu orang kafir, orang tak boleh hantar. Tapi kalau hantar kita tahu nak buka puasa, maka pergi hantar makanan tu tak apa hukum dia. Tapi kalau kita tahu hantar tu yang akan menyebabkan dia makan bulan puasa, maka tak boleh. Hantar ke Cina tak boleh lah. Membantu orang makan pada bulan puasa.
Hamil boleh buka puasa ke tak? Orang tengah mengandung boleh buka puasa. Tu tengok atas diri kita. Kalau kita mampu puasa boleh, kalau tak mampu puasa, maka kita masuk dalam orang tak mampu puasa, maka boleh buka tak berdosa. Cuma kita kena qada. Okey, kita buka puasa kerana apa? Saya bimbing anak dalam perut. Maka kita buka puasa tu boleh, tapi kita kena qada dan bayar fidyah. Kerana kita buka puasa bukan kepentingan diri kita, tapi kepentingan anak kita. Tapi kalau kita buka puasa bukan kerana anak, tapi saya sendiri terpenat, saya tak urut lah. Maka kita buka puasa kena qada saja, tak perlu fidyah. Kerana kita buka puasa kepentingan diri kita. Hukum pakai boleh puasa, hukum dia makruh kerana meletihkan tubuh. Jangan makruh buat benda-benda yang meletihkan boleh puasa. Duduk seneme ko, nabah ko, basuh kereta ko, akak kayu balok ko, sepak bah ko, tu semua tu makruh boleh puasa. Benar ke orang yang zina, tapi kalau dia bertaubat jadi wali Allah pun dia tidak ada kedudukan di sisi Tuhan. Dok. Silap kenyataan lagu ni. Orang apabila taubat dengan Allah Taala dia jadi wali Tuhan. Jadi ada kedudukan lah di sisi Tuhan. Cuma ingat orang yang pernah berzina, maruah dia sudah cari. Ni maruah dia panggil. Maruah ni di sisi makhluk. Apabila orang itu pernah berzina, maka jika ada orang tuduh dia berzina, maka tak kena qazaf. Tidak kena qazaf kerana dia ada rekod dah berzina. Kalau dia jadi wali, dia ada kedudukan di sisi Tuhan. Cuma syarak ambil begini. Maruah ini seperti kertas. Apabila dia sudah dah tembuh dah, dia tak boleh dibaiki semula dah. Maka kalau perempuan itu ada rekod dah, perempuan zina, maka kalau orang tuduh dia tak kena hukum qazaf. Tapi orang tidak pernah berzina, tiba-tiba ada seorang lelaki tuduh dia berzina, maka orang itu kena hukum qazaf 80 rotan kerana tuduh orang tak pernah berzina. Tapi orang itu pernah berzina, tapi dia taubat dah, dia jadi wali, ada kedudukan di sisi Tuhan. Kedudukan yang hebat di sisi Tuhan. Tapi bab maruah dia kurang dah. Tapi kedudukan di sisi Tuhan tetap ada. Bukan kata dia tak ada kedudukan di sisi Tuhan. Kohok, apa hukum kohok ni? Hukum dia, kalau kohok ni dia mari daripada hidung ataupun daripada otak. Kalau dia mari lalu melalui saluran dia, maka tidak batal. Jangan masuk ke mulut saja, mulut baru batal. Betul kau imam kena akad niat zikir ketika angkat takbir. Ya, kalau dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia niat sebut Allahu Akbar tu nak memberitahu dia nak gerak, misalnya dia nak rokok, dia sebut Allahu Akbar, seolah-olah dia nak beritahu saya nak rokok ni, maka hukum dia batal semaya tu imam. Dia kena niat Allahu Akbar tu zikir. Kena niat zikir. Ataupun jangan niat nak memberitahu makmum. Macam mana nak tarik minat ngaji tauhid? Gini, tarik minat ni pertama kita kena beri kesedaran kepada masyarakat pentingnya belajar ilmu akidah. Kerana orang kafir ni dia serai kepada akidah, menyebabkan kita syak mengenai agama kita, mengenai kita syak mengenai ahli sunnah wal jamaah. Kita pakai jubah tak apa, kita pakai telekung tak apa, kita pakai pudah tak apa, tetapi akidah kita jadi kafir dah. Tu antara dakwah Kristian. Kristian kata awak tak satukan nama tak apa. Yang penting awak pegang kata Jesus tu Tuhan. Begitu ya. Maka dia ganggu akidah. Maka akidah yang paling penting sekali pakaian tu nombor 2. Maka lagu mana nak tarik dia? Pertama beri kesedaran, kecek mengenai akidah, kepentingan dia, fardu ain, wajib nyongga apa dia. Tekan masyarakat buat program-program berkait dengan akidah. Lepas tu huraikan akidah ahli sunnah dengan cara mudah. Kita kalau ngaji pondok payah mengaji akidah ni. Tetapi kita olahkan dengan bahasa yang mudah menyebabkan menarik orang-orang untuk belajar akidah. Permudahkan. Orang tu yang koma, adakah perlu qada balik? Orang ni kalau ada akal apa dia apa semua, masih kena qada puasa, kena qada puasa. Tapi kalau dia koma tak ada harapan sembuh, maka ke mana? Setiap kali dia buka puasa kena bayar satu fidyah saja. Orang ni koma, maka dia kena koma ke mana? Koma ada harapan sembuh tak? Kalau ada harapan sembuh dia kena qada ketika dia sihat. Tapi kalau dia tak ada harapan sembuh, maka setiap kali masuk bulan puasa, keluarga dia ke gapo beli 30 copok beras sedekah kepada orang miskin. Dah dia tak mampu puasa dah. Tak perlu bertambahlah, bayar fidyah saja, tak perlu puasa dah. Warna kesukaan Nabi hijau putih. Hak Nabi pakai hitam ada, merah ada, kuning pun ada.
Dalam seperti semaya kita baca Fatihah saja sah kada sah kerana bacaan dalam sembahyang antara bacaan Al-Quran wajib hanya Fatihah saja. Selain daripada tu tahiyat, takbiratul ihram, selawat, salam, 5 benda. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.